Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iran telah menyerang Israel. Hari ini semua orang tahu keadaan peperangan ini sudah mula makin berteruk di kawasan Timur Tengah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita nak melihat perkara ini dari sudut politik, dari sudut ekonomi, masing-masing akan memberi pandangan masing-masing. Tetapi tuan-tuan, ketahuilah bahawa semua terjadi ini telah Allah ceritakan dalam Al-Quran. Semua ini adalah ada agendanya, dan ia akan merebak sampai ke seluruh dunia. Poin utamanya tuan-tuan, Iblis merancang perkara ini untuk mematikan manusia dalam keadaan mereka tidak sedar mereka melakukan kesyirikan. Mereka tak sedar mereka dalam berada kedudukan sebagai golongan musyrik, dan mereka tidak sedar mereka berada dalam keadaan kekafiran. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, peperangan yang melibatkan Israel dan Iran ini akan sampai ke negara kita juga. Sebelum sampai ke negara kita, pecah dan perintah sedang berjalan, yang mana kita akan menghadapi satu keadaan kelaparan. Iran, Israel, mereka ada matlamatnya. Kalau saya nak bicarakan di sini, tentu ada ramai lagi yang akan menghantam dan akan mempersoalkan apa yang saya sampaikan. Saya tak mahu perkara ini dipanjangkan, cuma saya nak bagi tahu tuan-tuan dan puan-puan, buat persiapan. Kita sudah makin menghampiri kepada ke zaman kelaparan. Zaman kelaparan kita dah makin menghampiri. Bagaimana kita akan jadi lapar? Wallahu alam. Poin utamanya adalah kita akan pergi ke zaman kelaparan. Sama ada tuan-tuan punya kewangan tidak dapat digunakan, sama ada duit tuan-tuan tidak ada nilai, sama ada barang naik harga, wallahu alam. Tetapi itu yang akan kita lalui tak lama lagi. Kita akan melalui zaman kelaparan sebelum berlakunya zaman peperangan. Selepas Iran menyerang Israel, tak lama lagi China akan menyerang Taiwan. China akan menyerang Taiwan atas alasan-alasan yang mereka cipta, atas alasan yang tidak masuk akal. Dan tak lama selepas itu, maka peperangan di perairan Spratly akan bermula. Ia akan melibatkan negara Nusantara, termasuk kita. Bukan saya nak menakutkan tuan-tuan, cuma minta buat persiapan. Buat persiapan sewajarnya. Jangan terlalu mencintai dunia, kerana kita akan menuju ke akhirat tak lama lagi, yang mana dunia ini sudah penghujungnya. Saya minta kepada tuan-tuan dan puan-puan, kembalilah kepada Islam dengan sebenar-benarnya. Kembalilah kepada Islam dengan sebenar-benarnya. Bertaubatlah dari segala kesyirikan. Jangan mengadakan sembahan-sembahan selain Allah. Jangan mengadakan penolong-penolong bagi Allah. Jangan mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah. Apa itu sembahan? Apa itu penolong? Apa itu sekutu? Allah telah nyatakan dalam Al-Quran. Kembali semula kepada Al-Quran dengan sebenar-benarnya. Masih ada masa lagi tuan-tuan. Kita ada masa lagi untuk mempelajari Al-Quran. Apa yang terjadi di kawasan Palestin, apa yang terjadi di kawasan Timur Tengah ini, kita bukan abaikan, tetapi kita fokuskan pada diri kita dahulu. Sebab apa yang berlaku di sana akan datang ke sini juga. Kerana musuh yang menghancurkan Palestin itu, musuh yang menghancurkan Palestin itu ada dalam negara ini. Musuh yang sama sedang merancang untuk menghancurkan negara ini dari dalam. Bagaimana? Kita akan lihat tak lama lagi. Proses kelaparan akan berlaku di dalam negara ini. Bagaimana ia terjadi? Wallahualam. Saya pun tak tahu. Saya pun tak tahu bagaimana perancangan mereka. Hanya Allah saja yang tahu perancangan mereka. Dan Allah izinkan perancangan mereka. Allah izinkan kali ini, Allah izinkan perancangan mereka. Dan ia memang telah termaktub, telah diberitahu pun di dalam hadis. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, mungkin ramai yang tidak sedar, kita pun dah masuk ke fasa 2/3. Untuk menjadi kepada 2/3 hujan tak turun, 2/3 hasil bumi tak dikeluarkan. Maknanya 2/3 populasi penduduk dunia akan kehilangan sumber pendapatan, akan hilang rumah, akan hilang kenderaan, akan hilang kemewahan.
Apa yang mereka ada hanyalah kelaparan. Bagaimana ia terjadi? Sama ada melalui peperangan ataupun melalui kawalan cuaca, dengan keadaan panas yang melampau, air sungai yang sudah kering, empangan makin menyurut, dan juga berlakunya gempa bumi di sekitar kita, dan juga mungkin akan berlakunya tsunami, menyebabkan seluruh infrastruktur di kawasan rendah akan hancur dan menyebabkan kita akan berlakunya kegelapan. Poin utamanya adalah menuju kepada kelaparan. Kenapa nak wujud kelaparan? Dengan kelaparan inilah manusia sanggup membuat ataupun melakukan tindakan di luar jangkaan. Mereka sanggup buat apa saja demi memenuhi perut mereka sendiri. Manusia apabila lapar, mereka sanggup melakukan tindakan di luar jangkaan, tuan-tuan. Ini yang mereka buat. Tak lama lagi, akhirnya tuan-tuan akan mengikuti Dajjal tanpa tuan-tuan sedari. Itulah matlamatnya. Ingat tuan-tuan, saya bagi warning, bukan bagi warning, bagi peringatan. Saya tak nak bagi amaran, saya bagi peringatan kepada tuan-tuan. Kita sudah masuk fasa 2/3. Hujan tak turun, 3/3 hasil bumi tidak dikeluarkan. Maksudnya 2/3 penduduk dunia akan mengalami kelaparan. Bersiap sedialah, kembali semula kepada Allah, tinggalkan segala kesyirikan, tinggalkan segala amalan bid'ah. Semoga kita selamat di dunia dan juga di akhirat. Semoga Allah selamatkan kita semua, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi